45 150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat sama-sama berada dalam surau ini. Sambil-sambil kita menunggu untuk solat zuhur, kita duduk sebentar dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua dan meletakkan kita di kalangan hamba-hamba yang bertakwa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada petang ni insya-Allah marilah sama-sama kita mendengar satu hadis yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai sifat ahli syurga. Orang yang nak masuk syurga mesti kena ada sifat ni. Di antaranya, pernah satu hari Abu Darda radhiyallahu anhu bertanya soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dullani ala amalin yudkhilnil jannah." Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan aku satu amalan, satu sifat yang apabila aku ada benda ni menyebabkan aku boleh masuk syurga Allah. Soalan yang sangat besar yang ditanya oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Kita kalau tanya soalan-soalan apa tuan-tuan? Biasa-biasa. Restoran mana yang paling sedap masakannya? Kan? Ini soalan biasa. Abu Darda dia tanya soalan yang sangat besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sifat yang menyebabkan aku boleh masuk syurga Allah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawapan yang sangat ringkas. Nabi kata, la taghdab. Jangan kamu marah mengikut hawa nafsu. Walakal jannah, bagi kamu syurga, kata Nabi. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ada seorang lelaki pernah berjumpa dengan Nabi minta nasihat. Ausini, wahai Rasulullah, tolong nasihatkan untuk diri aku. Lalu Nabi kata kepada dia, la taghdab. Jangan kamu marah mengikut hawa nafsu. Lalu diulang lagi soalan yang serupa kepada Nabi. Faraddada mirara. Ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, tolong nasihatkan untuk diri aku. Lalu Nabi kata lagi, la taghdab. Jangan kamu marah mengikut hawa nafsu. Jawapan yang serupa Nabi jawab kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Maknanya di antara satu sifat ahli syurga itu ialah orang yang mampu mengawal perasaan marah saat bila dia tengah marah. Kalau kita ada sifat ni, maknanya kita ada sifat ahli syurga. Ada calon ahli syurga. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimakumullah, dia membahagikan manusia itu ada 3 martabat. Cuba tuan-tuan tengok, tuan-tuan duduk di martabat mana? Sama ada tuan-tuan duduk di martabat nombor 1 ataupun nombor 2 ataupun nombor 3. Kata Imam Ghazali, manusia itu terbahagi kepada 3.
Yang pertama, golongan orang yang jenis cepat marah. Ada orang sifat dia apa dia? Jenis cepat marah, emosional. Silap sikit perpah selalu. Salah sikit terajang selalu. Jenis backing, tahu backing? Payah tuan-tuan nak translate. Jenis orang yang emosional, panah barang, cepat marah. Dalam masa yang sama, kata Imam Ghazali, walaupun dia ni ada penyakit dalam diri dia, jenis cepat marah, tapi bila saat dia tengah marah, cepat geda dia. Ada cepat geda. Ni bagus jugalah sifat ni. Tapi ada penyakit juga dalam diri dia, itu orang yang jenis cepat marah. Yang kedua, kata Imam Ghazali, ialah orang yang jenis lambat marah. Ada tak dalam kalangan kita ni orang jenis lambat marah? Ada. Senyum sokma, tak aja marah pun dia. Selipar hilang pun senyum, duit tak ada pun senyum. Orang kata apa pun dia senyum je, lambat marah. Jenis lambat marah. Payah kita nak tengok orang tu marah. Jarang dia marah. Cumanya dia ada penyakit sikit, kata Imam Ghazali, iaitu apabila kalau dia marah, lambat reda dia. Ni penyakit juga. Kalau dia marah, dia simpan lama dalam hati dia. Kadang-kadang dia simpan makan masa kat 10 tahun. Lama. Marah lagi, walaupun dah berlaku lama dah peristiwa tu, masih ada lagi sifat marah yang ada pada diri dia. Hati-hati. Orang yang jenis simpan sifat marah lama-lama, akhir sekali dia akan berjadi dendam. Sifat dendam. Sebab tu hati-hati. Ni penyakit juga ada pada diri seseorang, dia jenis lambat reda. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok orang tu marah, walaupun peristiwa tu lama dah berlaku, dia masih ingat lagi, ada lagi kemarahan. Yang inilah curi motor aku dulu ni. Dia ingat tu, dia curi motor aku ni. Padahal peristiwa tu lama dah selesai dah minta maaf dah, tapi dia masih ingat lagi, ada kemarahannya lagi. Sampai tahap kadang-kadang dia sebut, jangan pijak tanah aku ni, jangan masuk rumah aku, 7 keturunan aku takkan maaf. 7 keturunan tak? Anak, cucu, cicit, dia tak marah, dia tak maaf. Ini orang jenis penyakit lambat reda. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, kata Imam Ghazali, ialah orang yang ada sifat terpuji. Inilah sifat orang beriman, sifat ahli syurga. Mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan yang ketiga ini. Siapa dia? Kata Imam Ghazali, ialah orang yang jenis lambat marah. Jenis lambat marah, suka bertolak ansur. Kadang-kadang ada orang buat silap, tak apalah, sesal begitu je. Kadang-kadang dia buat salah, tak apalah, tak apa sama. Tak, jenis lambat marah. Dalam masa sama, kata Imam Ghazali, walaupun dia lambat marah, tapi bila saat dia marah, cepat reda dia. Dia cepat beri maaf. Kalau dia marah, kadang-kadang cepat reda. Ni sifat terpuji. Orang yang ada sifat ni, dia ada ciri-ciri ahli syurga. Nak kenal orang tu ada ahli syurga ataupun tidak, ada sifat ni. Orang yang mampu mengawal sifat kemarahan yang ada pada diri dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu kalau kita tengok akhlak Nabi SAW, penuh disebut bagaimana kisah Nabi ni, dia menahan sifat marah dia. Hebatnya Nabi, dia mampu mengawal perasaan yang ada pada diri dia. Disebut dalam satu riwayat, penuh Zaid bin Sana'ah bertemu dengan Nabi SAW, minta hutang dengan Nabi. Nabi ada berhutang dengan dia. Lalu dia minta hutang dalam keadaan tak cukup tempoh. Minta pula dalam keadaan tidak beradab dengan Nabi. Tuan-tuan, kalau orang minta hutang kita macam tu, macam mana dah? Bila nak bayar hutang? RM100. Lama dah tak bayar hutang, kat setahun. Dia marah dah. Minta pula kurang ajar pula, dia peleh kepala kita pula. Marah kita dah. Minta hutang.
Nabi pernah satu ketika Zaid bin Sana'ah minta hutang dengan Nabi. Zaid bin Sana'ah minta hutang dalam keadaan tak cukup tempoh, tak sampai lagi tempoh dia minta awal. Minta pula dalam keadaan tak beradab dengan Nabi. Kebetulan masa tu Sayyidina Umar ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia tengok, Sayyidina Umar tengok perangai Zaid bin Sana'ah, marah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni terkenal dengan sahabat Nabi yang bekeng, tegas. Sebab tu kalau tuan-tuan baca hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, dia ada nama gelarang dia. An Abi Hafsin Umar ibn Khattab. Nama gelarang dia Abi Hafs. Apa makna Abi Hafs? Maknanya bapak singa. Bukan singa, bapak singa. Bekeng tak bekeng Sayyidina Umar ni. Nak ceritanya, tegahnya Sayyidina Umar, bekeng Sayyidina Umar ni, Nabi pernah cerita dalam hadis yang lain. Pernah satu ketika Sayyidina Umar ni dia lalu satu jalan, satu lorong di Madinah. Lorong yang dilalui oleh Sayyidina Umar di Madinah itu, kata Nabi, tidak dilalui oleh syaitan. Syaitan tak lalu. Kenapa syaitan tak lalu lorong yang dilalui oleh Sayyidina Umar? Kerana syaitan takut pada Sayyidina Umar. Gerung pada Sayyidina Umar sampai tahap begitu. Takut. Orang dia bekeng Sayyidina Umar. Syaitan pun takut. Kita bukan syaitan takut, syaitan keliling atas kepala kita molek-molek ada. Kena molek kita pula syaitan. Sayyidina Umar dia bekeng sampai tahap ketegasannya syaitan pun takut. Bahkan disebut dalam riwayat yang lain, Sayyidina Umar ni kalau dia berjalan, dia bawa pemiat, dia bawa watang. Kadang-kadang dia bawa watang. Kalau dia jumpa orang yang buat silap depan dia, langgar perintah Allah, dia piak selalu. Dia piak. Ni Sayyidina Umar. Kalau dia jumpa orang yang buat silap, buat salah, langgar perintah Allah, dia piak. Ini Sayyidina Umar. Ketegasan dia. Sebab tu kalau Sayyidina Umar ada zaman kita ni, ustaz tu imam kena piak belaka dah. Bekeng Sayyidina Umar ni. Dia tak kira siapa-siapa dia. Mu hebat mana sekalipun, mu ada jawatan ke apa ke, Sayyidina Umar ni tegas. Itu ketegasan Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar bila tengok peristiwa Zaid bin Sana'ah minta hutang dengan Nabi dalam keadaan tidak beradab, lalu Nabi tegur Sayyidina Umar. Nabi nasihat pada Sayyidina Umar. Apa kata Nabi? Ana wa huwa kunna ahwaju ila ghairi hadha ya Umar. Umar, aku dengan dia ni, Zaid bin Sana'ah, ada urusan yang perlu diselesaikan. Ta'muruni bil husnil qada. Sepatutnya kamu suruh aku ni, iaitu Rasulullah, suruh aku ni menyelesaikan hutang dengan cara yang baik. Bukan kamu pergi marah dia, kamu herdik dia. Wa ta'muruhu bil husnil taqadi. Dan sepatutnya kamu wahai Umar, suruh Zaid bin Sana'ah minta dengan cara yang baik. Buat baik, cakap benda baik, cakap-cakap baik, jangan kamu herdik. Sayyidina Umar ditegur oleh Nabi SAW. Yang menyebabkan dalam peristiwa itu Nabi SAW membayar hutang Zaid bin Sana'ah. Nabi bayar terus hutang Zaid bin Sana'ah. Bahkan Nabi bayar lebih sebagai hadiah, pampasan terhadap herdikan yang dibuat oleh Sayyidina Umar. Nabi beri hadiah pula, tambah lagi. Ini akhlak Nabi SAW. Yang menyebabkan peristiwa ini Zaid bin Sana'ah masuk Islam. Masuk Islam. Ini hebatnya, agungnya akhlak Nabi SAW. Masuk Islam disebabkan peristiwa ni. Nabi SAW mampu mengawal kemarahan yang ada pada diri dia. Cuba bayang kalau Nabi marah, Nabi teking, Nabi herdik dia, mungkin dia tak masuk Islam. Tapi oleh kerana dengan akhlak Nabi, tarikan dakwah Nabi SAW menyebabkan tersentuhnya dia masuk Islam. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pernah satu ketika Al-Imam An-Nawawi, saat apabila mensyarahkan hadis ni, Imam Nawawi dia buat mari satu kisah. Bagaimana kisah seorang khadam, seorang hamba yang bekerja dengan tuan. Dia bekerja dengan tuan dia, hamba bekerja dengan tuan.
Satu hari khaddam ni dia bawa makanan. Tengah-tengah bawa makanan, tiba-tiba makanan tu terjatuh di atas lantai, berselerak. Dia bawa, jatuh, berselerak makanan. Yang menyebabkan saat itu tuang dia marah. Marah tuang dia. Macam kita lah, kadang-kadang perut lapar, bunyi perut dalam ni, gurgak perut lapar. Tiba-tiba orang bawa makanan dari restoran, tengah nak beri makanan pada kita, dia tersepak jatuh, berselerak atas lantai. Dah lah perut lapar, duk tunggu lama, tiba-tiba makanan pula jatuh kat lantai. Tunggu pula sejam lagi nak makan. Tuan-tuan, peristiwa ni berlaku kepada seorang khaddam, hamba. Tengah bawa makanan jatuh, marah tuang dia. Bila tengah nak marah, tuan-tuan, hamba ni dia ingat ayat Quran. Bagus juga hamba ni, dia hafal ayat Quran. Dia baca ayat Quran dalam surah Al-Imran ayat 134. Ayat ni cerita berkaitan dengan sifat orang beriman. Apa dia sifat orang beriman? Lalu dibaca hamba ni, wahai Tuan, Tuan ingat tak Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Beritahu pada tuang dia. Tuang dia kata apa dia? Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wal kadhiminal ghaiz, dan orang-orang yang saat dia tengah marah, dia menahan kemarahan dia. Ini sifat orang beriman. Wal kadhiminal ghaiz, dia tahan kemarahannya. Tuang dia ni orang beriman. Bila dengar ayat Quran, menusuk dalam hati dia. Yang menyebabkan bila dengar ayat Quran, dia kata apa kepada hamba dia? Oleh kerana membaca ayat ni, aku tahan kemarahan aku ni, aku tahan. Asalnya aku nak marah, tapi disebabkan ayat ni, aku tahan. Ini sifat orang beriman bila dengar ayat Quran. Terjentik dalam hatinya. Bila dibaca pula ayat ni, disambung lagi ayat yang kedua, wal afina anin nas, dan orang-orang yang menahan dan memberi maaf kepada manusia lain. Beri maaf. Sifat yang kedua, beri maaf. Dengar ayat kedua ni, tuang dia dengar ayat ni, dia kata, oleh kerana membaca ayat ni, aku maafkan selapan kamu, aku maafkan. Lalu sambung lagi ayat yang ketiga, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang buat kebaikan. Dengar ayat terakhir ni, kata hamba dia, membaca ayat ni, hari ni aku mengedekakan kamu sebagai seorang hamba. Aku bebaskan kamu dan aku beri hadiah kepada kamu 1000 dinar. Hebat dah orang beriman. Bila dengar ayat Quran, menusuk dalam jiwanya. Merdekakan hambanya disebabkan kerana ayat ni. Surah Al-Imran ayat 134. Ayat ni ayat syifa, ayat perubatan bagi orang yang ada penyakit pemarah. Siapa hak jenis pemarah, cepat marah, berubatlah dengan ayat ni. Ini ayat Quran. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati dia. Macam mana nak berubat? Ambil air. Kadang-kadang kita ada suami jenis garang, bekeng, jenis cepat marah. Ambil air, baca ayat ni, wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Baca tiup, mudah-mudahan dengan niat Allah Ta'ala lembutkan hati kita. Itu suami bekeng. Kadang-kadang ada masalah isteri bekeng. Ada tak isteri bekeng? Ada juga isteri garang. Suami dah bekeng lembut je, isteri garang. Nak isteri guru besar sekolah, lagi bekeng. Kat rumah dia tu ada rotang. Siap ada rotang, dia rotang suami dia, dia piak. Bekeng sungguh. Kalau jenis hak bekeng gini, tuan-tuan ambil air, baca ayat, wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Beri dia minum. Baca tu biar susuk-susuk sikit lah, jangan bagi nampak. Kan kalau dia tengok, baca apa bang? Tak jadi nak minum. Baca ayat. Kalau dia tak mau minum, dia tengok kita baca, buat cara yang kedua. Macam mana cara yang kedua? Saat dia tengah tidur. Tengah dia tidur, jangan baru tidur. Baru tidur dia bangun balik. Tengah tidur. Tengah tidur tu baca ayat ni, wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Niat kita supaya Allah lembutkan hati dia, tiup dekat ubun-ubun.
Tiup dekat ubur-ubur dia. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati dia. Tiup, jangan ludah. Kalau ludah bangun semula dia. Ayat Quran. Ini ayat syifa. Ataupun kita ada anak hak jenis nakal. Anak kita ni kadang-kadang, ni musim dululah masa PKP kan. PKP 1, PKP 2. Oh, stres dah. Berkurung dalam rumah. Tengok anak, tengok isteri, isteri tengok aku tengok dia. Berapa bulan tak boleh nak keluar rumah. Stres dah. Nak berniaga tak boleh. Duduk dalam rumah. Anak duduk khabar atas kipah, khabar atas katil, khabar atas, oh pening dah. Stres. Sebab tu ada orang berlaku kes perceraian masa PKP. Berlaku. Kerana tak mampu mengawal emosi. Kadang-kadang kita tengok anak kita jenis nakal sikit, duk khabar apa semua, masa saat dia tengah tidur baca ayat ni, wal kadhiminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tiup dekat ubur-ubur dia. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati dia, insya-Allah. Ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi, kisah bagaimana seorang hamba yang baca kepada tuang dia. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu kalau kita nak tengok orang tu kuat ataupun tidak, iaitu orang yang menahan sifat marah. Sebab tu kita ni kalau tengok orang tu kuat macam mana? Kita kadang-kadang silap tafsir. Kita tengok orang tu kuat dengan cara apa? Tengok body dia. Body dia katang, tahu katang? Oh, payah dah nak translate. Macam mana sadu? Body sadu. Tangan ketul-ketul kuat dia ni. Sekali dia berlawang 10 orang pesang. Hebat dia. Sekali dia makan 10 pinggang dia makan. Ni orang kuat ni. Ni bukan orang kuat. Ni kuat makan ni. Sebab apa saya kata begitu? Sebab Nabi SAW menamakan orang yang kuat bukan dengan orang yang kuat berlawang. Tidak. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi kata laisa syadid bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu ialah kuat berlawang. Tidak. Kenapa? Kerana kata Nabi innamasyadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang sebenar-benarnya kuat ialah saat apabila dia marah, dia mampu menahan kemarahan dia. Itu orang kuat kata Nabi. Sebab tu kalau tuan-tuan nak tengok tuan-tuan kuat ataupun tidak, tengok masa marah. Tengok masa marah, kuat ataupun tidak. Masa ni warak belaka, baik belaka. Tengok masa marah. Bila tengok masa marah, kita kenal dia. Oh, gini rupanya. Masa tu kita boleh nilai orang tu kuat ataupun tidak. Sebab ni Nabi sebut dalam hadis bagaimana Nabi kata kalau orang tu mampu mengawal perasaan saat dia marah, orang itulah orang yang paling kuat sebenarnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana cara untuk kita dapatkan sifat ni? Dia bukan mudah untuk dapat sifat tahan marah ni, bukan senang. Dia perlukan mujahadah, perlu berlatih. Dan Nabi ajar bagaimana cara untuk dapatkan sifat ni. Di antaranya yang pertama, Nabi ajar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pernah satu ketika Nabi tengok ada 2 orang sedang bergaduh, bertengkar. Pernah tak kita tengok orang bergaduh? Pernah. Satu hari Nabi tengok ada orang bergaduh. Bila Nabi tengok ada 2 orang sedang bergaduh, Nabi pergi dekat dia. Nabi ajar dia satu kalimah. Inni u'allimu kalimah. Sesungguhnya aku tahu satu kalimah, lau qala laha, jika kamu sebut kalimah ini, la dhahaba anhu ma yajidu, maka akan hilang kemarahan kamu. Kamu kalau tengah bergaduh, kamu sebut kalimah ni. Apa kata Nabi? Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebut kalimah aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Minta lindung dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saat bila kita bertengkar dengan orang, kalau orang ajak bergaduh, sebut kalimah tu. Dia siap tunjuk penumbuk, mu nak kena ni, kita sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minta lindung dengan Allah. Kenapa Nabi ajar suruh minta lindung dengan Allah? Kerana saat apabila seseorang itu dalam keadaan kemarahan, dalam keadaan emosi tak stabil, tengah marah,
masih itulah terbukanya pintu yang sangat luas bagi syaitan. Peluang yang sangat luas ketika mana? Saat seseorang tu dalam keadaan marah. Oh, syaitan berebut dah peluang keemasan bila saat kita tengah marah untuk menguasai hati anak Adam. Saat bila kita tengah marah. Sebab tu berlaku kes dalam sinar cerita surat khabar tahun lepas. Kisah bagaimana pemandu teksi. Kita nampak benda ni kecil je tuan-tuan. Pemandu teksi saat dia tengah beratur nak isi gas NGV. Kan pemandu teksi ni kan dia beratur panjang. Kadang-kadang tu nak isi gas NGV tu, tiba-tiba ada sebiji teksi ni potong queue. Jadi ada seorang ni dia marahlah orang potong barisan. Kita kalau marah, kita nasihatlah dia, kita tegur dia, suruh beratur. Tapi orang ni dia tak mampu mengawal kemarahan. Pergi dekat dia, dia bergaduh, pergi marah, bertengkar, bertumbuk. Sampai tahap bukan bertumbuk, akhir sekali dia pergi bunuh orang tu. Bunuh. Mati kan? Jadi kes polis, dibawa ke mahkamah. Jadi kes bunuh. Asalnya kes tu jadi kecil je, boleh selesai dengan cara yang baik. Tapi sampai tahap kita tak mampu mengawal kemarahan, syaitan menguasai anak diri Adam saat bila orang tu tengah marah, sehingga membunuh orang tu. Bunuh. Ni hati-hati. Sebab tu Nabi ajak, bila kamu sedang bergaduh atau ajak bertengkar, sebut kalimah ni, minta lindung dengan Allah. Kemudian yang kedua Nabi sebut dalam hadis, bagaimana cara untuk mengawal sifat kemarahan. Nabi kata, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi kata, apabila saat kamu tengah marah dalam keadaan berdiri, duduklah, kata Nabi. Duduk. Kamu kena marah ataupun dalam keadaan tengah marah, duduk, kata Nabi. Suruh duduk. Kalau tuan-tuan jumpa orang sedang marah, pergi dekat dia, ambil kursi. Ji, duduk Ji, duduk. Tenang. Suruh dia duduk. Tak? Jangan gosok belakang dia saja. Tak? Sabar Ji, sabar. Ambil kursi, suruh duduk. Sebab Nabi ajar bagaimana cara nak kawal sifat marah. Ataupun kadang-kadang kita balik ke rumah, isteri kita marah. Tak? Hidup marah kita balik lambat, buka pintu dia marah selalu. Kita pun ambil kursi, letak kat dia. Yang duduk sekejap, duduk. Suruh dia duduk. Kerana duduk ni boleh meredakan kemarahan. Ni Nabi sebut dalam hadis. Kemudian Nabi kata lagi, fa in zahaba anhul ghadab. Jika sekiranya dia duduk pun marah juga. Marah lagi. Duduk pun marah juga. Maka kata Nabi, wa illa falyastaja', maka hendaklah dia baring. Suruh dia baring pula. Kalau isteri kita duduk pun marah juga, akak dia tak terhati. Tak? Selimutkan dia, tidur terus pun tak apa. Tak? Nabi ajar cara nak kawal sifat kemarahan. Baring. Tak? Ini cara dia. Nabi sebut dalam hadis untuk dapatkan sifat mujahadah, melawan hawa nafsu saat bila kita tengah marah. Dan yang ketiga, Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi larang orang saat tengah marah bercakap. Janganlah bercakap. Tengah marah jangan bercakap. Nabi kata, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila saat kamu tengah marah, jangan bercakap, kata Nabi. Nabi ulang 3 kali. Falyaskut. Bila saat kamu tengah marah, jangan bercakap. Diam sudah. Tahan marah ni. Tahan. Jangan bercakap. Sebab apa Nabi larang orang marah bercakap? Kata ulama, jika sekiranya saat dia marah, dia bercakap juga, maka menyebabkan dia tak mampu nak kawal pemikiran dia, apa yang keluar daripada mulut dia. Tengah marah kita tak sedar apa yang kita cakap. Itu bahaya. Sebab tu kata ulama, jika sekiranya saat dia tengah marah, dia melapaskan perkataan talak, cerai. Tengah marah ni, tengah marah, tiba-tiba keluar perkataan, aku ceraikan kamu dengan 1000 talak. 1000 lah. Dia marah betul dia tu. Maka ulama menyebut jatuh hukum talak dia. Jatuh.
Walaupun dia mari jumpa ustaz, saya tak sedar masa saya cakap tadi, tengah marah. Jatuh hukum. Sebab tu hati-hati. Ulama kata, diam, jangan bercakap saat tengah marah. Sebab tu kadang-kadang hari ni kita marah, bukan setakat kita bercakap, kita tulis pula dalam Facebook, dalam Instagram, dalam internet, dalam macam-macam lagi lah. Kita marah sangat, kita tulis. Jangan tulis, diam sudah. Kita marah sangat. Ada satu saya baca dalam YouTube, dia marah ke ada seorang hamba Allah ni buat video. Ustaz tengah kuliah ceramah, dia marah pada ustaz tu, dia komen bawah tu, dia marah ke ustaz tu. Dia tulis apa tu kan? Satu perkataan je. Dia marah sangat, dia kata apa? Kafir ustaz. Kafir dah. Dahsyat. Walaupun kadang-kadang kita tengok perkataan tu di sisi manusia, benda tu kecil, di sisi Allah benda yang sangat besar. Lepas tu Nabi kata, wa man yukaffira faqad kafar, kata Nabi. Siapa yang mengkafirkan orang dalam keadaan orang tu tak kafir. Orang tu orang Islam, dia beriman, tiba-tiba kerana kemarahan kita kata dia kafir, maka kafir tu jatuh atas diri dia balik. Itu bahayanya kita mengeluarkan perkataan-perkataan begitu saat tengah marah. Hati-hati. Maka Nabi larang daripada bercakap saat bila kita tengah marah. Diam sudah. Sehingga ulama menyatakan kalau dia merosakkan harta benda, tengah marah pergi katak cermin kita orang pecah, wajib dia kena gantikan balik. Gantikan balik. Sebab tu marah ni Nabi suruh duduk diam, jangan buat apa-apa. Diam. Jangan bercakap. Kemudian yang keempat, yang terakhir, last. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi kata, innal ghadab minasyaitan. Ingat, kemarahan itu kadang-kadang daripada syaitan. Marah ni dia bukan sifat, kalau kita Allah jadikan sifat naluri manusia. Marah ni ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Marah yang terpuji macam mana? Marah yang mengikut pada tempat dia. Kita tengok orang tak semayang, anak kita tak semayang, kita marah. Itu marah yang terpuji. Di sana ada marah yang tercela. Maka Nabi sebut innal ghadab minasyaitan. Kadang-kadang kemarahan itu daripada syaitan. Wa innasyaitan khuliqa minan nar. Sesungguhnya syaitan diciptakan daripada api. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Jika saat kamu tengah marah, hendaklah kamu berwuduk, kata Nabi. Suruh ambil air semayang. Tengah marah, ambil air wuduk, air semayang. Marah lagi, ambil juga air semayang. Mudah-mudahan dengan kita mujahadah, latih diri. Saat kita marah, kita duduk. Tengah marah, baring. Tengah marah, duduk. Tengah marah, ambil air semayang. Sebut kalimah-kalimah itu. Mudah-mudahan kemarahan itu kita dapat mampu kawal dengan mujahadah. Di sana Nabi pernah sebut dalam hadis tentang kelebihan orang yang sentiasa menahan sifat marah. Orang yang menahan sifat marah ni mujahadah, sentiasa mujahadah. Nabi cerita banyak kelebihan dia. Di antaranya pada hari kiamat. Pada hari kiamat, kata Nabi, Allah Ta'ala akan panggilnya di hari kiamat di hadapan khalayak makhluk. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, man qadama ghaizan wa huwa yastati'u ay yunaffidahu. Barang siapa yang menahan sifat marah semata-mata kerana Allah. Dia tahan marah. Dia boleh nak marah orang tu, tapi dia tahan kerana Allah. Dia tahan, bukan kerana yang lain. Allah Ta'ala sebut, da'allahu yawmal qiyamah alal ru'usil khalaiq. Orang ni, kata Nabi, akan dipanggil di khalayak ramai sekalian makhluk. Di hadapan para malaikat, di hadapan para manusia, dimuliakan oleh Allah. Sehinggalah, kata Nabi, hatta yakhayruhu fi aykhurri sya'ah. Orang ni diberikan anugerah, boleh pilih mana-mana bidadari syurga hak yang dia nak. Oh, dapat bidadari syurga. Sebab tu orang yang jenis tahan marah dapat bidadari syurga. Kalau marah sama, tak dapat. Tak dapat. Sebab tu orang puang kadang-kadang dia nasihat ke kita, abang, kalau abang marah tak dapat bidadari syurga. Pandai dia. Ada sebut tu dulu. Lepas tu pula dia minta pitih. Bang, minta pitih 100 riyal. Tuan-tuan, ni cerdik dia. Tak akhir tuan. Habis ni. Habis dah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
Nabi kata ma qazama abdulillah, barang siapa yang menahan sifat marah kerana Allah, dia tahan. Boleh dia nak marah tapi dia tahan. Allah beri dia dalam hidup dia dua benda dia akan dapat. Yang pertama kata Nabi, illa mala'allahu amnan, Allah Ta'ala akan memenuhkan hati dia dengan ketenangan. Akhir sekali hasil daripada mujahadah, Allah campak ketenangan dalam jiwa dia. Dia akan dapat ketenangan, hati yang tenang. Bila hati yang tenang ni, orang buat apa saja, fitnah, buat enaya, buat zalim, macam-macam, kita nak marah, Allah beri ketenangan. Ni harga yang sangat bernilai. Yang kedua kata Nabi, mala'allahu imanan, Allah akan tambahkan iman pada diri dia. Saat bila dia tengah mujahadah menahan sifat marah, Allah tambahkan iman. Kelebihan hak Nabi sebut bagi orang yang cuba untuk dapatkan sifat ni, sifat ahli syurga, orang yang menahan sifat marah. Saya rasa cukup sekadar untuk tengah hari ini. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.